السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmatnya, pemberiannya, kurniaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, antara nikmat Allah SWT, nikmat kelapangan masa, kemampuan, kemahuan untuk berada di atau dalam majlis ilmu ini, dan saya sungguh-sungguh merasakan saya menumpang tuan-tuan sebenarnya. Kalau nak ikut sebenarnya mungkin tak datang, tak larat. Baru sampai dalam Nasuku ni, baru sampai sini dari kampung di Perak. Tapi duk tinggal semangat jemaah kat sini untuk kita mengaji sama-sama, mengulang kaji tentang hadis, mengulang kaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagahkan diri datang juga tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Tengok adik kita pun semangat. Insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah. Baik. Hari ini kita masuk muka surat 65, betul? Muka surat 65, babak ke-19 dengan tajuk Ummu Salamah mengelak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengelak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang sebut sebagai mukadimah ringkas dia. Kita masih lagi dalam bab 1, bab kerenah. Dalam bab ini menghimpunkan hadis-hadis kerenah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun situasi yang Nabi lalui. Kenah daripada isteri sedikit sebanyak tuan-tuan, dan itu menggambarkan kepada kita Nabi ni manusia, manusia biasa dari sudut kemanusiaan itu, dan bukannya rendahkan Nabi, sebaliknya dia menjadi penguat, pengukuh kepada kita untuk tak ada orang lain dah kita nak contohi lebih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadisnya, dan saya akan kembangkan perbincangan malam ni dengan membaca hadis-hadis lain yang tidak ada dalam buku pertama tapi ada dalam buku yang kedua. Insya-Allah tuan-tuan. Baik, Ummu Salamah mengelak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus baca terjemahan dia tuan-tuan. Ibnu Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya daripada Ummu Salamah menceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak ada seorang pun wali saya yang ada sekarang ini." Baik. Ibnu Umar bin Abi Salamah an Abi an okey. Ini sebenarnya ada sebelum pada itu. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Anak kepada Ibnu Umar, diriwayat daripada Ibnu Umar bin Abu Salamah daripada ayahnya, yakni daripada Umar bin Abu Salamah itu, dan daripada Ummu Salamah. Tuan-tuan, saya saja sebut yang riwayat ini untuk nak perkenalkan sedikit sebanyak tentang orang kata perawi hadis itu. Kan? Hadis ini riwayat Ahmad, dan juga hadis cerita yang sama ada dalam Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan tengok tuan-tuan. Hadis ini di peringkat atas ada lagi. Semua saya ambil bahagian Ibnu Umar, Abdullah. Biasa kita sebut Ibnu ni buang nama tu terus. Sebenarnya dia nama Abdullah, kan? Di tempat lain juga nama Ibnu juga, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Itu biasa orang Arab. Dia ringkas terus. Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Dia cerita hadis ni daripada ayahnya. Siapa? Umar tu. Bukan Umar bin Al-Khattab ni. Umar bin Abu Salamah. Kan? Umar bin Abu Salamah, dia dengar cerita ni daripada siapa? Daripada Ummu Salamah, mak dia. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Abu Salamah itu cucu. Dia terima maklumat ini, cerita ini daripada ayahnya, Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah dapat cerita ni daripada mak dia sendiri, Ummu Salamah. Baik. Kata Ummu Salamah, anna Rasulullah khataba Ummu Salamah
فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي تعني شاهدا. Mak dia cerita Ummu Salamah isteri Nabi, Ummul Mukminin, yang baik dalam rekod saya di sini yang keenam Nabi nikahi pada tahun 4 Hijrah. Nabi lepas kahwin dengan di era poligami kita sebut, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Saudah dulu, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian baru Ummu Salamah. Dia kahwin dengan Nabi masa tu umur dia 34 tahun. Umur dia 34 tahun dan dia ada 4 orang anak dah, tuan-tuan. Baik. Sebelum pada itu maknanya dia beristeri kepada orang lain lah. Isteri kepada orang lain. Kita akan hurai sedikit tentang beliau selepas pada ini. Dia kata masa awal-awal nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlakulah rundingan. Nabi hantar rombongan meminang, Nabi pergi sendiri. Nabi nak pinang dia, dan cerita dia nak kahwin tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebenarnya lebih penting. Saya akan huraikan ataupun kongsikan di hujung nanti. Tapi kita ambil babak ini dulu. Baik. Dia kata masa tu Nabi minang dia berani. Dan Ummu Salamah isteri Nabi yang paling cerdik lah. Saya kira pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak babak-babak yang dia jadi penyelamat keadaan. Antaranya ketika perjanjian Hudaibiyah, takdir Allah, Nabi bawa dia dalam umrah itu lalu berlaku perjanjian Hudaibiyah dan dia bagi idea cadangan yang bernas, selesaikan masalah. Itu dicerita tempat lain, kita akan ceritakan nanti, tuan-tuan. Dia kata apabila Nabi nak minang dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang ni saya tak ada wali. Saya duduk Madinah ni tak ada wali saya. Ayah saya yang jadi wali nak kahwin macam mana ni? Kan? Saya tak ada wali. Nanti kita akan kongsikan riwayat lain. Bukan sekadar itu yang disebut kepada Nabi, ada lagi. Makna seolah-olahnya berdalih, tuan-tuan. Nabi nak minang dia agak menolak ni, bagi dalih itu, dalih ini. Sudut lain bukannya dia tak sukakan Nabi, tuan-tuan. Tapi kita boleh faham sebagai segan Nabi, kan. Jadi disebut Rasulullah, tak ada, saya sekarang tak ada wali, tak ada siapa yang boleh jadi wali nikah saya. Faqal, Nabi pun kata, innahu laisa ahadun min awliyaika syahidun wala ghaibun yakrahu dhalik. Ni bijak Nabi. Kita boleh belajarlah sedikit cara bercakap Nabi. Nabi kata memang tak ada wali, awak tak ada wali, baik yang kalau ada ataupun yang tidak ada. Kalau dia tahu, dia akan membenci hal ini. Gitu. Disambung. Ummu Salamah kata, Rasulullah, saya tak ada wali sekarang ni. Memang awak tak ada wali. Yang mana kalau ada pun ataupun tidak ada, yang akan membenci perkahwinan ini. Nabi patah begitu, tuan-tuan. Nabi sambung, Nabi patahkan begitu. Faqalat ya Umar zawwijin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata ni kata berdalih terakhir lah. Dari terakhir Ummu Salamah nak elak daripada Nabi. Lalu lepas Nabi patahkan ayat dia pun kata ke anak dia, ya Umar zawwijan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, kahwinkanlah Nabi ini. Makna apa, tuan-tuan? Perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah itu walinya Umar, anak dia, tuan-tuan, anak sulung dia. Ini dari segi fiqh, seorang wanita yang dia ada anak, kan, apabila dia berkahwin, siapa wali dia? Siapa wali dia? Dari segi turutan, kita mazhab Syafi'i, ambil rumusan saja, sudah tentu wali dia ayah dia, kan. Yang kedua siapa? Yang kedua ni yang khilaf. Kita mazhab Syafi'i, yang kedua dia mesti ke atas. Lepas ayah, datuk. Kalau tak ada datuk saudara apa semua itu. Tapi mazhab lain, dia berdasarkan hadis ini, tak, ayah ya, bawah pada tu anak lelaki. Terus anak lelaki berdasarkan hadis ini. Jadi wali yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah ketika itu tidak ada, ialah wali yang tua lah. Ada budak lelaki ni, anak dia, itu boleh jadi pengganti wali. Jadi Umar yang nikah, yang jadi wali, yang menikahkan, aku nikahkan engkau dengan ibuku, begitulah. Ialah Umar bin Abu Salamah. Tuan-tuan, Umar bin Abu Salamah ni kita kena ingat, dia makna kata dia anak tiri Nabi, kan. Anak tiri Nabi. Kisah yang
ataupun hadis yang sangat menonjol berkaitan dengan Umar ini, kalau tuan-tuan ingat kisah Nabi makan dengan budak-budak. Lalu Nabi tegur dia, ya ghulam, samillah, qul bi yaminik, kul mimma yalik. Wahai budak, nak makan baca bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan, makan yang dekat-dekat. Siapa yang Nabi tegur tu? Umar bin Abu Salamah. Dia sendiri yang cerita hadis ini. Hadis ini ada riwayat Muslim dan lain-lain. Dia kata, dulu cara aku makan pelahap. Pada makan awal aku berebut, aku nak dulu ni. Tangan aku menjelajah ke seluruh talam. Kemudian mak dia kahwin dengan Nabi, masuk dalam keluarga Nabi. Nabi teruskan makan bersama dengan anak-anak. Ini penting tuan-tuan, dari sudut yang lain untuk kita imbangi ataupun perbetulkan masyarakat, tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar ataupun biasa ataupun tidak, di dalam masyarakat kita ada di pesanan petua-petua, suami ataupun ayah ni tak boleh makan dengan anak. Jangan makan sekali dengan anak. Nanti anak naik atas kepala. Saya tak sebut orang lain, dalam keluarga saya macam tu, tuan-tuan. Dipesan. Jangan makan, yang lebih tepat, jangan makan bekas anak makan. Kalau tidak, anak tu naik atas kepala. Itu betul. Tapi bila kita mengaji hadis, tengok keadaan Nabi SAW, sunnah Nabi makan sekali. Makan sekali dengan budak-budak satu talam. Lalu berlaku dah apa yang berlaku ini. Nabi tegur, tuan-tuan. Saya pernah di Selayang bawa anak Sabtu, biasa masa tu isteri bekerja, kena pergi sekolah, kita lah duk jaga budak ni, bawa sana ni, berhenti satu surau, bawa budak-budak. Adak saya tuan-tuan kalau kena buah 5 orang lelaki, 2 tahun beza dia, semua jadi satu geng main bola pun boleh satu tim futsal kan. Jadi buah kita habis ni dah. Habis kontrol lah. Ada pakcik duk perhati, dia pun cerita. Daripada cerita tu kita faham lah. Kita faham mesej dia. Dia kata, dia kat pendek ceritanya, dia di tempat dia ni orang kenal, orang minta nasihat. Macam mana nak jadi anak baik macam anak dia. Anak dengar kata apa semua macam ni. Dia pun kata, dia anak dia sampai umur 12 tahun, anak tak makan sendiri. Anak mesti mak suap. Oh, betul, bagus tuan-tuan. Ini boleh kita tidak ada, petua tu tidak ada, orang kata tidak ada pertentangan, kita boleh buatlah. Nak kata yang lain, maksud orang cerminan daripada itu, anak saya buah ni tak buat tu, tak bagi makan, tak suapkan anak. Insaf saya, tuan-tuan. Boleh jadi. Maksud kita makan sekali dengan anak-anak itu. Ini petua yang baik kita terima. Dan selagi mana itu tidak bertentangan, kita amalkan kalau kita boleh amalkan. Sama juga pesanan. Suami jangan makan bekas anak dan juga jangan makan bekas isteri. Itu apabila kita mengaji hadis bab rumah tangga Nabi, dia bertentangan. Kita jumpa hadis nanti Sayyidatina Aisyah dengan Nabi makan sekali. Bahkan lebih dahsyat ni tips romantik Nabi, bukan sekadar makan bersama, ni buat nanti, kahwin nanti. Sayyidatina Aisyah kata, aku pernah minum masa tu aku haid. Ni hadis ni dia berkaitan haid, tapi keadaan yang tu Nabi buat. Pernah aku minum bersama Nabi, aku minum dulu. Kemudian aku hulur kepada Nabi, Nabi minum dan Nabi letak mulut Nabi di tempat aku minum, tempat aku letak mulut. Perhatinya Sayyidatina Aisyah dan begitu telitinya Nabi. Mana berkongsi gelas, tuan-tuan. Itu berkongsi gelas, bukan sekadar berkongsi gelas, letak mulut pun tempat yang isteri letak dulu. Bagi isteri minum. Insya-Allah Nabi, tuan-tuan. Pernah buat, tuan-tuan? Tanya saya ni tak buat, tuan-tuan. Tak sengaja. Itu Nabi. Dan Sayyidatina Aisyah kata, wa ta'arraf, aku pernah makan daging, al-arq ni daging yang ada tulang. Saya duk bayang macam mana daging ada tulang ni. Boleh jadi drumstick ke, kan, ada tulang pun. Kambing dia ada ni, tulang. Aku makan. Kemudian aku hulur kepada Nabi. Mana isteri makan dulu, tuan-tuan. Aku hulur kepada Nabi. Ambil Nabi makan dan Nabi letak mulut dia di tempat aku gigit tu. Insya-Allah ni Nabi. Jadi bila kita tahu hal ini, kita banding dengan adat petua orang lama-lama kita, tak kena ni. Kita
tolaklah secara hormat dia, tak kenalah yang tu. Kita ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu Umar. Kita kembali pada kisah kita ni. Umar bin Abu Salamah. Baik. Saya nak kenalkan tuan-tuan juga dengan Abu Salamah ni siapa ni? Umar bin Abu Salamah. Abu Salamah ialah suami kepada Ummu Salamah sebelum Ummu Salamah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah dengan Nabi ni bukan orang jauh, tuan-tuan. Dia sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mak dia, Barrah binti Abdul Muttalib. Tuan-tuan boleh tengok dalam kalau buku ni, tuan-tuan di kulit bahagian depan, di belakang itu ada jaringan hubungan. Kalau tuan-tuan perhatikan, tengok cari nama dalam pusingan yang merah itu Ummu Salamah, tengok dia bersambung dengan siapa? Abu Salamah warna biru, kan? Abu Salamah itu dia bersambung pula dengan Barrah binti Abdul Muttalib. Ini mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Jadi Abu Salamah ni sepupu Nabi. Dan bukan sepupu ni boleh jadi jauh, kan? Ada kita sepupu dah jauh dah tu. Dan Nabi dengan sepupu dekatlah. Bukan setakat status dengan Abu Salamah ini sepupu, tetapi juga adik-beradik sesusuan. Adik-beradik sesusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesusuan dari sudut apa? Dengan siapa? Dengan dua-dua sekali ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada dua orang ibu susu. Ibu susu Nabi Thuwaibah yang pertama, kan? Ni Abu Lahab, pak saudara Nabi yang paling sayang Nabi lah. Sebelum Nabi mengaku jadi Rasul, Nabi lahir tu dia yang taja ibu susu pada Nabi. Dia ada hamba nama Thuwaibah. Kebetulan hamba tu ada anak kecil, ada menyusu. Dia sponsor awal-awal hari-hari pertama Nabi baru lahir kepada untuk menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thuwaibah. Dan Thuwaibah ni juga kemudian juga menyusukan Abu Salamah ini. Dan selepas pada tu beralih ibu susu yang kedua, Halimatus Sa'diyah, juga menyusukan Nabi, dalam masa juga kemudian menyusukan Abu Salamah. Dia kalau ini tak ada orang sebut, kalau saya nak bayangkan, boleh jadi sejak Halimatus Sa'diyah menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Bani Hashim, lepas pada tu dia cari keluarga yang ni saja. Itu dia cari anak yang lain, baby yang lain, Abu Salamah dan sebagainya. Ini tuan-tuan, jadi rapat. Saya sebut ni kenapa? Untuk tuan-tuan faham, kita boleh yakini kenapa Nabi nikah dengan Ummu Salamah. Begitu. Jadi kita akan jawab, Nabi kahwin lebih daripada 4, dan itu hukum khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kahwin seramai mungkin. Tapi yang Nabi kahwin 9 atau 11 orang sahaja. Dan setiap orang tu ada sebab Nabi nikah. Ummu Salamah Nabi nikah dengan dia adakah sebab nafsu? Tak, tuan-tuan, tak. Tapi sebab kita faham dari segi background itu, dia isteri kepada sepupu dia, isteri kepada adik susuan Nabi, bela dengan Nabi, dan mereka pasangan suami isteri yang terawal bersama Nabi, hijrah ke Habsyah dulu, lahir anak kat sana, balik ke sini, tuan-tuan. Balik pula suami tak ada apa, tu masuk perang Uhud. Cedera, dia tak syahid dalam perang Uhud, tapi cedera beberapa hari kemudian, beberapa ketika kemudian meninggal dia kerana luka perang itu. Tuan-tuan rahmat Allah. Dan kita tengok Nabi bela. Nabi kahwin sebab apa? Nak bela Ummu Salamah. Jadi ada cerita masing-masing Nabi kahwin dengan isteri-isteri ni, tuan-tuan. Baik. Saya nak melangkah ke, ataupun kita skip sekejap ke satu hadis, tak ada masa, dalam buku yang kedua saya ini, untuk kita bayangkan, untuk kita nampak lagi macam mana keadaan ataupun proses Nabi nak kahwin dengan Ummu Salamah itu. Dalam hadis ini hanya sebut ayat terakhir saja, kan. Ummu Salamah kata, Rasulullah, saya tak ada wali sekarang ni. Nak nikah macam mana? Nabi pun balas balik. Cantik. Memanglah awak tak ada wali. Kalau dia ada ataupun tidak ada, mesti mereka suka juga. Mesti akan terima saya perkahwinan itu. Baik, sebelum pada itu ada ucapan lain, tuan-tuan. Ini juga riwayat Ahmad, saya bacakan. Ada 2 hadis. Baik. Ketika itu Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah,
apabila gini, selepas Abu Salamah meninggal dunia dan kemudian tamat iddahnya, Rasulullah pun masuk meminang. Masuk meminang. Rasulullah pergi kata nak nikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah berdolak dalih begini, antara dalamnya hadis ini disebut, dia kata Ummu Salamah pun berkata, "Ya Rasulullah, inna fiyya thalatha khisal." Wahai Rasulullah, nak kahwin saya tunggu dulu. Saya ni ada 3 perangai. Dia beritahu tuan-tuan, saya ada 3 perangai. Pertama, ana imra'atun kabirah. Pertama, saya dah tua Rasulullah. Saya wanita tua ni, dah diri boleh jadilah. Rasulullah nak kahwin juga dengan saya ni. Saya wanita dah tua. Berapa tuan-tuan? Tua saya sebut tadi. Umur 34, tak ada tua lagi tuan-tuan. Saya dah tua. Faqala Rasulullah, Nabi balas tu, ana akbaru mink. Saya lagi tua. Berapa umur Nabi ketika itu tuan-tuan? Nabi kahwin dengan Ummu Salamah pada tahun ke-4 Hijrah. Umur Nabi ketika itu 56 tahun. 56 tahun tuan-tuan. Bukan kita nak kata Nabi ni Allah umur dah macam tu, gatal nak kahwin lagi. Tak tuan-tuan. Bukan begitu. Tersebut sebelum kita bandingkan dengan 2 era perkahwinan Nabi, 25 tahun Nabi kahwin seorang saja. Ada Khadijah. Hanya setelah Khadijah meninggal baru kahwin, baru Nabi mula poligami. Itu saya kalau nak cerita mana yang lebih sunnah, yang mana lebih dekat di hati Nabi, Nabi buat mana, saya boleh kata Nabi lebih prefer monogami tuan. Juga sahabat-sahabat Nabi yang lain juga sebenarnya ramai monogami juga. Antara Sayyidina Uthman, dia tak kahwin lain. Hanya setelah 2 isteri atau anak Nabi meninggal baru dia poligami. Begitu juga Abdul Syams Al-As bin Wa'il, menantu Nabi, dia kahwin seorang juga kan. Begitu tuan-tuan. Baik. Itu cerita lainlah. Sonoklah isteri dengar. Baik. Itu kata Nabi, saya lebih tua. Ummu Salamah kata lagi, wa ana imra'atun ghayur. Rasulullah, saya ni kuat cemburu, wanita yang kuat cemburu. Nabi pun jawab, adu Allah azza wa jal fayudhhibu anka ghayratak. Ya Allah, tu Nabi doa kan. Aku doa pada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan sifat cemburu kau tu. Nabi tu doa. Tak ada kata apa dah. Baik. Kemudian kata Ummu Salamah lagi, ya Rasulullah, wa ana imra'atun musbiyah. Wahai Rasulullah, baik. Wahai Rasulullah, wa ana imra'atun musbiyah, sabiyun. Asal kata sabiyun, anak-anak. Saya ni perempuan yang ramai anak, 4 orang. Ini keadaan yang dia sendiri rasa lah tak sanggup nak kahwin dengan Nabi ni, susahkan Nabi kan. Dia beritahu keadaan awal-awal, tuan-tuan. Lalu Nabi pun kata, hum ila Allah wa ila rasulih. Mereka anak-anak tu serah pada Allah Taala dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, ni juga riwayat Ahmad, disebut, baik, wa amma ma zakarti min al-ayal fa innama ayaluki ayali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang anak-anak awak tu juga jadi anak-anak saya. Nabi, baik saya tak tajuk, Nabi janji tanggung anak dia. Dia seorang ibu yang prihatin pada anak ni macam mana lah. Nanti kita akan jumpa hadis berkenaan dia cakna tentang anak dia. Tanya Nabi SAW, Rasulullah, macam mana ni anak saya, kalau saya bagi taja ke anak saya ni boleh ke? Nabi beritahu dapat pahala kan. Ini keadaan dia sebagai seorang ibu yang tak ada orang kata kemampuan lebih daripada tu, nak sedekah, nak apa, ada anak, tumpu pada anak pun cukup lah, tuan-tuan rahmat Allah. Dan Nabi kata, anak awak saya tanggung. Hum ayaluku ayali, fa innama ayaluki ayali. Anak-anak awak juga anak-anak saya. Kemudianlah baru disebut tadi Rasulullah, okey dah tu, tak ada alasan dah. Tua, Rasulullah lebih tua, yang ni. Saya tak ada wali. Nabi kata tak apa, wali kalau ada pun tak ada, mesti suka, tak ada seorang pun yang bangkang. Tak ada alasan dah kahwin. Itulah baru kita kembali pada hadis yang kita asalnya. Barulah Umar anak dia kahwinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fatazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha ya Rasulullah, ama inni la anqusuki
mimma a'taitu akhwatiki rahyain wa jarratan wa mirfaqah min adamin khashuha lif. Terjemahan dia tuan-tuan. Baik, dah kahwin tu Nabi pun kata, saya akan berikan kepada awak sebagaimana yang saya berikan kepada madu-madu awak sebelum ini, iaitu 2 buah pengisar gandum, sebutir tempayan dan bantal kulit berisi sabut. Kita faham apa tuan-tuan benda ni, barang-barang ni? Bahasa kita hari ni hantaran lah. Hantaran, barang-barang hantaran perkasa rumah. Yang ini yang Nabi samakan. Dan hadis ini membentuk Nabi sebelum kahwin dah adil tuan-tuan. Adil dalam perkahwinan, dalam era poligami, dalam berpoligami ialah adil dalam benda fizikal yang boleh dibahagikan. Adapun dari segi perasaan, tersayang lebih kepada ni, itu tidak dapat. Nabi sampai doa, ya Allah, bab yang ni aku boleh, tapi bab perasaan ni aku tak boleh nak bagi. Aku lebih sayang kepada ni. Dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab Nabi sebelum kahwin, Nabi dah adil dah. Sebagaimana diberi kepada isteri Nabi yang lain, Nabi juga beri rumah setiap seorang. Dan Nabi beri sebagai hantaran, barang hantarannya 2 pengisar gandum, sebutir tempayan dan bantal. Bantal kulit berisi sabut. Itu rahmat Allah SWT. Baik. Itu habislah perkahwinan dia dengan Nabi SAW. Dia masuk babak kedua drama selepas pada itu. Lepas dah kahwin, dah akad nikah itu, sudah tentulah kita panggil selepas daripada itu malam pertama kan. Agenda ni malam pertama. Kena kahwin baru tahu insya-Allah. Malam pertama. Tapi nak berlaku malam pertama tu ataupun ialah musim kali yang pertama tu ada cerita dia. Fakana Rasulullah ya'tiha liyadkhula biha. Jadi lepas pada tu Rasulullah datang untuk menggauli dia, untuk nak bersamalah. Tapi apa yang berlaku? Fa idza ra'athu, apabila Ummu Salamah tengok Nabi datang, akhadat Zainab ibnataha faj'alatha fi hajriha. Dia pun sengaja cari anak dia nama Zainab, anak tu masih kecil, masih menyusu dengan dia. Dia ambil, dia pun dukung menyusukan budak itu. Tengok Nabi datang rumah. Tak boleh ni. Itu tuan-tuan bayang keadaan. Mana segan tu masih ada. Dan ini babak yang kita sebut agak kenah ni. Jadi dia sengaja cari Zainab, menyusukan. Dan Nabi, Masya Allah tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi masuk tengok, tanya khabar, tengoklah. Duk menyusu anak. Fayansarif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dah tak ada balik lah Nabi. Keluar urusan lain. Tak ada nak tunggu, nak pasal cepat-cepatlah tidur budak lah. Tak ada tuan. Cepat-cepatlah tidur budak ni kita. Tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan ini bukan berlaku sekali sahaja, paling kurang 2 ataupun mungkin 3 kali. Dalam riwayat yang saya kumpul mungkin 3 kali berlaku. Sampai 3 kali Nabi pergi, Ummu Salamah buat macam tu. Ummu Salamah buat macam tu. Baik. Hingga kan ni dalam riwayat yang kita baca ni, riwayat Ahmad. Tuan-tuan saya sebut, saya sebut riwayat Ahmad, riwayat Bukhari ni. Itu cerita kita ni dia bukan cerita rekaan. Bukan cerita rekaan. Apatah lagi berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti ada sumber dia. Saya sebut ni dia sekarang ni musim Isra' dan Mi'raj. Bercampur-campur cerita tuan. Bercampur-campur cerita Isra' dan Mi'raj itu. Antara ada yang hadis dhaif tidak boleh terima langsung, yang palsu pun ada tuan-tuan. Jadi ini antara kalau boleh disebut sebagai selingan, tuan-tuan pun mungkin tahu, saya kira sebagai kita kata ulang kaji saja. Antara yang masyhur cerita disebutnya cerita apabila Nabi nak Mi'raj, naik ke langit itu, Nabi berdiri kebetulan atas satu batu kan. Nabi naik itu, batu pun dengan batu-batu pun nak ikut Nabi kan, terangkat. Itu kisah tu tak ada langsung sumber tuan-tuan. Tak ada langsung sumber. Sampailah cerita sejak daripada itu di batu itu berbekas tapak kaki Nabi dan juga tapak tangan malaikat yang menahan. Cerita drama sedap tuan. Tapi kisah itu tidak benar. Jadi kita tidak boleh sampaikan tuan-tuan rahmat Allah. Sama juga kalau boleh ingat juga kisah Nabi tengok perempuan tua kan. Perempuan tua tu bongkok. Nabi tanya Jibril, siapa tu? Jibril berkata, itulah dunia. Dan ibarat
ibaratnya usia dunia itu sebagaimana usia perempuan tua itu. Berapa saja masa kan? Tunggu masa je ni. Dunia pun macam tu. Kisah ni pun sedap tuan. Bagus. Ada kiasan tapi kisah tu tidak sahih. Jadi kita tak ni. Tapi tolak je kisah yang tak sahih tuan. Banyak lagi kisah yang sahih. Babak-babak Nabi yang sahih yang kita sabit. Kita pasti dia sahih atau setidaknya daif yang boleh diterima untuk kita ambil pengajaran. Barulah kita hurai. Barulah kita hurai. Antara kalau saya secara peribadi saya teringat satu babak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat atau Nabi dipertontonkan tentang satu sekumpulan manusia yang sedang memotong bibir dengan lidah dia. Dan kita ni ada sabit dalam hadis. Nabi tanya siapa? Siapa orang tu? Jibril kata, haula'i khutaba'u ummatik. Takut tuan-tuan. Nabi kata, itulah khatib-khatib umatmu. Yadhkuruna an-nas wa yansawna anfusahum. Mereka duk asyik peringat manusia. Yadhkuruna an-nas bil bir. Mereka duk suruh, duk ceramah ni. Duk ceramah, duk cerita buat baik itu dan ini. Wa yansawna anfusahum. Tapi mereka lupa diri mereka. Mereka tak nak berubah. Ni duk mengajar orang sedap. Takut tuan-tuan, saya lah, tuan-tuan tak termasuk dalam golongan ini. Kita bercakap banyak baru nampak bajet bagus kita sendiri, taklah seberapa pun tahu, tapi kita tak berubah. Adakah dengan itu kita tak bercakap? Tak tuan-tuan. Bercakap tentang baik itu juga salah satu dalam masa yang sama usaha kita jadi lebih baik tuan-tuan. Kita peringat. Dan itu tuan-tuan, kalau kita banyak cakap benda baik, dia kalau betul dia akan menghantui kita. Aku cakap kat orang begini tapi aku buat juga, jadi dia menghantui. Mudah-mudahan itu kebaikan dia. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Kembali kepada hadis kita, saya sebut tadi kisah kita kena sebut sumber dia kan. Saya sebut ni riwayat siapa, tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Sampai ke 3 kali dalam satu riwayat Ummu Salamah buat begitu. Hingga kan orang perasan Nabi ni kerap datang ke rumah Ummu Salamah, kejap keluar apa cerita ni. Sampai ke seorang sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, fa'alima dhalika Ammar bin Yasir wa kana akhaha min ar-radha'ah. Sampai Ammar bin Yasir perasan. Apa tak kena ni, macam ada sesuatu ni. Dia sedikit tahu. Dan kebetulannya dia dengan Ummu Salamah adik-beradik susuan. Bukan adik kandung tapi adik-beradik susuan. Ada muhrim lah. Lalu dia lepas pada Nabi pergi, beliau pun datang masuk ke rumah Ummu Salamah. Dia pun kata, menarik tuan, aina hadhihi al-mashquhatu al-maqbuhatu allati qad adhaiti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana budak? Mana budak yang awak sakiti Nabi dengannya? Kita terjemah gitulah. Mana budak ni? Dia tahu keadaan apa yang berlaku. Baik. Lalu faja'ala fa'akhadhaha fadhahaba biha. Dia pun ambil Zainab. Ambil Zainab buat lari. Menyusukan dengan orang lain sekejap. Nabi pun datang balik untuk kesekian kalinya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha faja'ala yadribu bi basarihi fi nawahil bait. Nabi masuk datang sekali lagi melawat tengok. Kali ni lain macam Nabi duduk kata melontarkan pandangannya ke seluruh sudut rumah, tengok mana budak ni. Biasa dia tadi ada kan, berapa kali datang ada. Mana baby ni? Faqal ma fa'alat Zainab. Mana Zainab? Mana Zainab, apa cerita? Lalu kata Ummu Salamah, ja'a Ammar fa akhadhaha fa dhahaba biha. Tadi Ammar datang buat lari, buat pergi. Baik. Barulah lepas pada itu berlakulah kita malam pertama atau hari pertama Nabi dengan Ummu Salamah, tuan-tuan. Jadi ini bahagian kita sebut tadi kerenah lah. Boleh sebut kerenah Nabi hadapi dengan isteri baru Nabi, Ummu Salamah. Bukan ayat Ammar tadi awak nak menyakiti Nabi kan. Bukan niatnya begitu. Tapi segannya. Lalu inilah berlaku. Tuan-tuan tak ada apa. Nabi sabar sahaja. Baik. Dalam hadis ni waqala ini Nabi berkata, in syi'ta sabba'tu laki sabba't
Wa in sabba'tu laki sabba'tu nisa'i. Kalau awak nak saya cukupkan 7 hari, saya cukupkan. Tapi lepas pada tu saya akan cukupkan orang lain juga 7 hari. Maksud apa tuan-tuan begini. Dia ada kisah tu, kita kena gabung riwayat ini. Dalam riwayat Muslim dan juga Al-Bukhari, tak silap saya tengok. Ya. Riwayat Muslim dan Al-Bukhari, Imam Muslim letak dalam kitab penyusuan dalam bab kadar suami menginap bersama isteri yang janda dan dara. Ada hukum tuan-tuan. Imam Bukhari letak dalam kitabun nikah dalam bab berlaku adil sesama isteri. Baik. Cerita dia lepas pada dah hari pertama berlaku pertama tu, mulalah Nabi duduk dengan Ummu Salamah selama 3 hari. Lepas hari ketiga itu kita baca hadis ni, anna Rasulullah hina tazawwaja Salamah fa dakhala 'alayha fa arada an yakhruja akhadhat bi thawbihi. Lepas 3 hari tu duduk bersama dengan Ummu Salamah, mula punyalah tak nak kan. Nabi pun nak keluarlah rumah lepas dia 3 hari. Masa dah habis dah tempoh bulan madu. Itu Imam Muslim tak kadar suami menginap, saya uraikan nanti selepas pada ni. Nah, 3 hari. Nabi pun nak keluar lah, nak tata Ummu Salamah ni. Keluar rumah tu Ummu Salamah pegang baju Nabi. Fa akhadha. Pegang baju Nabi. Janganlah pergi bang, begitulah. Abang jangan pergi. Pegang baju Nabi. Nah, punyalah tadi tak nak kan. Dia pegang baju Nabi. Nabi pun kata, in syi'ti zidtuki wa hasabtuki bih lil bikri sab'un wa lil thayyibi thalath. Lepas Ummu Salamah pegang baju Nabi tu, Nabi fahamlah maknanya isteri tak nak lepaskan. Saya letak tajuk kat sini, Ummu Salamah tidak mahu lepaskan Nabi. Sonoklah dengan Nabi kan. Lalu Nabi pun kata, ginilah kalau awak nak, saya boleh tambah. Saya boleh tambah hari, duduk lagi lah kat sini. Tapi saya akan kira lah. Lepas pada ni, nak jumpa balik, lepas 7 hari nak jumpa balik, lagi lambat lah. Saya akan tambah orang lain. Kalau sebelum ni mereka semuanya 3 hari, saya akan tambah duduk 4 hari, baru ni. Lagi lama lah nak berjumpa Nabi selepas pada ini. Ummu Salamah kata, tak apalah bang, lepaslah macam tu lah. Lalu prinsip Nabi kata, ada riwayat ini sebut Nabi dan riwayat lain perawi sebut, lil bikri sab'un wa lil thayyibi thalath. Untuk isteri dara yang dinikahi secara dara 7 hari. Manakala isteri janda 3 hari. Maksud apa tuan-tuan? Ini tempoh bulan madu. Kita faham tempoh bulan madu untuk situasi poligami. Kalau tuan-tuan lah ada keluasan Allah bagi, kena poligami. Poligami. Baik, isteri pertama kita dah ni. Isteri kedua kita nak poligami. Baik, kita kahwin dengan dia berapa hari peruntukan syarak untuk bersama dengan dia. Tanpa diganggu oleh ataupun tanpa isteri pertama tuntut. Tengok pada status dia. Kalau isteri kedua yang kita nikah itu anak dara, kita boleh berbulan madu bersama dia daripada hari pertama tu selama 7 hari. Lepas pada itu baru bermula penggiliran. Lepas 7 hari tu barulah mula penggiliran. Hari ni siapa, esok siapa. Manakala dah tempoh 7 hari itu tak boleh isteri pertama. Abang lama sangat dah ni. Balik tak boleh. Peruntukan syarak 7 hari. Itu untuk anak dara. Baik. Kalau isteri yang kita nikahi, baru nikahi itu janda 3 hari. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi buat. Tapi ada keluasan Nabi sebut tadi. Kalau nak boleh lajak ke 7 hari. Tapi yang selepas pada tu kena ganti ni kepada orang lain juga. Begitu tuan-tuan. Daripada hadis ni kita dapat belajar. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis kisah dia dan tuan-tuan boleh rasa kerenah yang Nabi lalui. Baik tuan-tuan rahmat Allah. Sampai situ saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada sebelum Ummu Salamah nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya ingat babak ini lebih penting. Kita ada masa? Masya-Allah tuan-tuan. Baik. Kita beralih pindah buku tuan-tuan. Kita ambil bab ni juga saya ambil dari bab 2 bab nikah. Dalam bab 2 ini saya himpunkan hadis-hadis perkahwinan Nabi dengan setiap ummul mukminin. Dia lain feel dia. Kita terima, kita belajar tahu tentang Nabi terus daripada riwayat.
Bukan bercerita-cerita. Dia lain tuan-tuan. Baik. Macam mana soalan kita nak jawab, macam mana sebelum perkahwinan Nabi dengan Ummu Salamah ini, takdirnya perjalanan bagaimana tuan-tuan? Baik. Cerita dia ada kaitan dengan suami pertama dia. Tuan-tuan, sebelum pada itu, tuan-tuan tahu hadis Nabi ataupun sunnah Nabi apabila berlakunya musibah, kan, apa yang disunatkan kita sebut istirja' mula kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kan. Doa itu, ya Allah bagilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan untukku benda yang lebih baik, kan. Hadis ni yang riwayatkannya ialah Ummu Salamah. Satu-satunya sahabat yang riwayatkan hadis ini Ummu Salamah. Dan ada background dia, ada cerita di sebalik itu. Mari kita baca tuan-tuan rahmat Allah. Ummu Salamah, apa yang kita sebut Ummu Salamah ceritakan ni? Ini hadis ni riwayat Muslim. Ummu Salamah kata, Imam Muslim dia bawa hadis ni terus kepada Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan ucapan dari surah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguh kita milik Allah dan sungguh kepadanya juga kita akan dipulangkan. Ya Allah, ganjarilah aku akibat musibahku dan gantikan untukku dengan perkara yang lebih baik daripadanya. Kalau kita sebut macam tu, kita yakin tuan-tuan, kata Nabi, melainkan Allah pasti akan gantikan untuknya yang lebih baik. Kena beriman dengan ini tuan-tuan. Ummu Salamah kata Nabi satu hari Nabi cerita hal itu. Siapa yang ditimpa musibah, sebut itu, doa yang tu, Allah akan ganti yang lebih baik. Baik. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapa lagi orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini Ummu Salamah cerita. Meninggal suami dia selepas pada perang Uhud, dan dia masa tu tak terfikir, tak terlintas siapa lagi lebih hebat daripada suami aku ni. Yang ni penting tu untuk kita ketahui. Abu Salamah inilah rumah pertama yang berhijrah kepada Rasulullah. Tapi aku baca juga doa tu. Sungguh Allah gantikan dengan lebih baik Rasulullah. Hadis ini riwayat Muslim. Imam Muslim tak ada kitab jenazah dalam bab doa yang perlu diucapkan ketika musibah. Tuan-tuan tahu, doa ini asal cerita dia, asal perawinya Ummu Salamah. Baik. Tapi saya sebut ada latar belakang tu. Ada latar belakang cerita, kita ambil dalam riwayat Ahmad dan lain-lain. Bukannya Ummu Salamah dengar direct daripada Nabi. Kata Nabi pernah sebut begitu. Tapi dia bukan dengar direct daripada Nabi. Yang dengar direct daripada Nabi ialah suami dia, Abu Salamah. Ini dalam riwayat Ahmad. Ummu Salamah kata, pada suatu hari Abu Salamah pulang daripada berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengar hari ini, saya dengar daripada Rasulullah satu pesanan yang saya sangat suka sekali. Nabi pun apa tadi ucapan dari tadi, Nabi kata tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah lalu sekian. Tu Abu Salamah cerita pada Ummu Salamah dulu. Kata Abu Salamah, aku hafal doa ni daripadanya. Kita pakai hafal. Masing-masing hafal tuan-tuan doa. Dia ajar isteri. Ini gambaran realiti para sahabat Nabi dulu. Mereka suami ya pergi dengar kuliah dengan Nabi, balik cerita kat isteri, kongsikan, beramal sama-sama. Baik. Itu selepas pada Abu Salamah meninggal, aku pun istirja' dan menyebut doa ini sampai aku pun dalam masa sama aku bercakap sendirian, mana aku nak hendak temui orang lebih baik daripada Abu Salamah. Selepas usai iddah, Rasulullah minta izin menemuiku. The rest is story lah, kan. Lepas itu kisahnya sebagaimana yang kita tahu. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini kita sebut tadi, tajuk saya letak berkat ilmu suami. Kongsi si amal dapat, tuan-tuan rahmat Allah. Dan pengajaran untuk kita, apa benda-benda yang baik yang tu kita kena bawa cerita kepada isteri pasangan kita. Pasangan kita pun begitulah tuan-tuan dalam rumah tangga. Saya minta bukan nak ajar tuan-tuan, peringatan untuk saya sendiri juga untuk membentuk suasana. Dan kalau kita tak beringat, kadang-kadang itu yang berlaku, kita lebih cenderung untuk nak bawa cerita-cerita tak elok, kita ke isteri kita, anak kita hatta sekalipun, jumpa tu cerita habis-habis. Kalau anak lah, tahu tak, kawan kat sekolah dia
dia cenderung nak buat benda yang tak elok kan. Kita kena cantas siap-siap tuan-tuan. Kita tak nak dengar benda tak nak dengar benda yang tak elok. Apa yang seronok kat sekolah, apa yang itu anak-anak. Isteri kita, suami kita pun begitu tuan-tuan. Dan keadaan ini bukan kata-kata kita sahaja. Zaman Nabi juga berlaku. Itu semula jadi manusia. Tapi macam mana kita melorong, membetulkan yang salah dan mengekalkan yang betul itu. Abu Ayyub dan isteri dia Ummu Ayyub berlaku hal yang sama dalam peristiwa nanti kita akan baca insya-Allah, peristiwa hadis al-ifk. Nabi dituduh curang. Ummu Ayyub cerita datang, abang tahu tak? Buat cantai terus. Kalau awak buat tak? Takkanlah saya buat. Aisyah lebih baik daripada awak. Kalau awak tak buat, dia pun tak buat. Mati macam tu. Jadi benda gosip, mengumpat apa ni, kita cantas siap-siap daripada wujud dalam rumah tangga kita. Pesanan untuk saya dah sendiri tuan-tuan. Sebab jadi ada kata bercakap, tak bercakap benda yang baik-baik lah. Cerita benda ni sebagaimana Abu Salamah excited, seronok sangat. Dia beritahu, hari ni saya mendengar satu pesanan yang saya suka sekali. Ada benda yang ada tinggal. Tuan-tuan malam ni mungkin ada benda poin yang paling menarik lah. Tuan-tuan boleh cerita, balik ceritalah kepada ni. Mungkin isteri dengar, menarik ustaz kata tu Nabi sebenarnya lebih prefer ni, balik cerita kat sana. Boleh tak ada. Yang lain tuan-tuan rahmati Allah, ada satu riwayat untuk lengkapkan pengajian kita ini. Juga ni dalam Ibnu Sa'ad, Abu Salamah datang cerita kepada isteri dia. Dia kata, saya dapat tahu bahawa tidak ada mana-mana perempuan yang kematian suaminya ahli syurga dan begitu juga dia. Kemudian wanita itu tidak berkahwin selepasnya, melainkan Allah pasti akan satukan mereka berdua semula di syurga. Samalah juga jika si isteri mati dan si suami tidak berkahwin lain selepas itu. Ini faham apa maksud tadi? Abu Salamah datang, dia terima daripada Nabi juga. Ini perkara ghaib. Sudah tentu daripada Nabi juga. Nabi kata, mana-mana pasangan suami isteri atas muka bumi ini meninggal salah seorang, lalu yang tinggal itu tak kahwin sampai meninggal, akhirat nanti takdirnya dua-dua masuk syurga, mereka jadi suami isteri di syurga sekali. Dan ini dipanggil dalam furu' akidah dan cabang akidah. Keadaan-keadaan orang di dunia, macam mana di akhirat nanti, di syurga nanti. Suami isteri. Atas muka bumi ini dia suami isteri ya, Muslim, mukmin. Akhirat nanti dua-dua masuk syurga, dia akan jadi suami isteri yang sama. Tapi situasi yang pelbagai, yang lain pula ialah macam mana kalau suami isteri meninggal salah seorang, yang tinggal itu kahwin lain. Agak-agak macam mana akhirat, dan akhirat nanti masuk syurga semua. Jadi macam mana tuan-tuan? Ini dibincangkan secara dalam pengajian akidah secara furu'. Macam mana? Contohlah yang biasanya isteri kematian suami pertama. Sebagai Ummu Salamah tadi, kemudian dapat suami yang kedua, kan? Dan saya pertama, kedua, dan dia ahli syurga insya-Allah, alhamdulillah. Macam mana akhirat nanti? Syurga macam mana? Adakah dia ada dua suami? Macam mana? Jadi itu dibincangkan tuan-tuan. Baik. Tapi yang sabit ni dosa hadis ini kata Nabi SAW, kalau isteri mana yang hidup itu tidak kahwin lain, maka mereka akan kekal bersama. Dan yang ni sahabat lain antara Abu Ayyub, dia pesan kepada isteri, kalau awak nak jadi isteri saya lagi, awak jangan kahwin lain. Beberapa orang sahabat Nabi riwayat dalam riwayat mereka mewasiatkan begitu sebelum kematian mereka, kalau awak nak jadi isteri saya jangan kahwin lain. Ada sahabat Nabi yang ikut tuan. Baik. Bagaimana Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah lepas dengar tu tuan-tuan, dia kata, "Alah, kalau macam tu bang, jom kita janji sama-sama bahawa abang tak kahwin lain selepas saya juga tak akan kahwin lain selepas abang." Kalau berlaku. Ni sembang suami isteri tuan-tuan. Kata Ummu Salamah. Abu Salamah pun tanya lepas pada tu, "Awak nak taat tak saya?" Abu Salamah kata, "Awak nak taat apa saya?" Ummu Salamah jawab, tidak ada apa-apa lagi atas muka bumi ini yang saya nak, melainkan nak taat pada abang lah. Itu isteri, pintu syurganya suami, kan? Itu bahasa kita. Kata Ummu Salamah, tak ada benda lain yang saya nak
melainkan nak taat pada abang, tak boleh tanyalah taat lah. Abu Salamah kata, kalau macam tu, andai kata saya pergi dulu, awak kena kahwin. Ni Abu Salamah tuan-tuan. Allah. Kalau macam tu, kalau saya, andai kata takdir saya pergi dulu, awak hidup ni, awak kena kahwin. Walau dia cerita tadi. InsyaAllah ni pengorbanan Abu Salamah macam mana difaham tadi. Macam mana Ummu Salamah duk fikir tak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Awak kena kahwin. Kemudian dia siap berdoa lagi. Seterusnya dia terus berdoa, ya Allah, rezekikan kepada Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik daripada aku selepas kematianku. Orang yang tidak membuatnya bersedih hati dan orang yang tidak menyakitinya, orang yang tidak ada panjang-panjang lagi. Saya berhenti setakat tu hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Seolah-olah Abu Salamah macam dia tahu dia nak pergi kan. Dia nasihat begitu, dia pesan lagi, awak kena kahwin. Dan sungguh kahwin lepas pada itu. Insya-Allah Abu Salamah tuan-tuan. Abu Salamah nak jadi macam dia payah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah, saya ingat saya nak berhenti setakat ini. Kalau ada soalan, ada tambahan insya-Allah tuan-tuan. Menarik soalan ni, dah melangkaui suami isteri kan, anak pula. Apabila kita soalan dia, soalan sahabat kita, macam mana keadaan nanti satu keluarga lah kira, suami isteri, ada anak, mak ayah masuk neraka. Mak ayah masuk neraka, anak masuk syurga. Soalannya, adakah anak tu dapat jumpa mak ayah lagi atau bagaimana? Keadaannya, jelas untuk soalan dia. Keadaan manusia di akhirat nanti nasibnya sangat pelbagai. Antara sebagaimana disebut oleh sahabat kita itu. Lalu kita mungkin terfikir macam mana apa yang berlaku. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan mungkin situasinya sama tapi keadaannya berbeza. Tuan-tuan ingat hadis. Ini perkara ghaib. Jadi percakapan kita silah bersandarkan kepada nas tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi cerita tentang orang kematian bayi kan, kematian anak masih kecil. Apa kelebihan dia? Dia sedih menanggung ujian kematian anak tu, tapi akhirat nanti dia menjadi penahan pada ibu dia. Dia tak akan masuk syurga melainkan sekali mak dia. Lalu boleh jadi ibu tu dah yang tertulisnya dia masuk neraka, tapi sebabkan tindakan anak itu Allah bagilah dia masuk syurga. Boleh jadi keadaan itu satu keadaan. Keadaan yang lain ada juga Allah SWT nak ni. Cuma tuan-tuan dalam akhirat nanti Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Saya tak jawab secara khususnya keadaan. Yang nas tersebut satu tu yang tu. Boleh ada ruang ke arah tu? Ya tuan-tuan. Begitu juga syafaat. Tentang hadis syafaat. Ada orang ahli syurga, dia boleh beri syafaat kepada orang asal dah masuk neraka lah kan. Boleh pergi cari saudara-saudara kamu yang asalnya masuk neraka, buat keluar. Boleh juga tuan-tuan. Jadi keadaan itu berlaku. Jadi harapan itu ada. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tuan-tuan tak terfikir soalan saya kalau berlaku keadaan tadi suami isteri, isteri itu ada suami pertama, kedua, bahkan ada isteri ketiga, macam mana? Macam mana nanti tuan-tuan? Yang itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Dia bukannya satu perjanjian, dia wasiat. Satu nak ikutlah. Tak ikut, masa tu ikutlah isteri lah. Tapi berlalunya masa ni juga kan. Kalau itu dia tidak langgar, dia tidak mengikat benda itu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, soalan lain? Saya. Bagus soalan ni. Soalan sahabat kita, adakah pada hayat Nabi di Madinah tak di-endorse lagi Abu Bakar tu lebih baik selepas pada Rasulullah? Abu Bakar lah.
Sebab apa? Sebab tadi hadis tadi Ummu Salamah kata tak ada siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, seolah-olah Abu Salamah lebih baik. Tuan-tuan, dia jawab respon saya sebenarnya tidak ada pertentangan. Yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah, tak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah sebagai suami. Sebagai suami, dengan hubungan layanan itu dia tak terfikir ada orang lebih baik pada itu. Jadi kita kena beza tuan-tuan, antara nilai individu sebagai dia dan nilai individu sebagai suami atau pasangan. Ada orang dia lah orang terbaik di mata masyarakat sebagai orang ni, tapi dia belum tentu jadi suami yang baik. Belum jadi suami yang baik. Kita berkahwin pun begitu. Kalau saya nak pesan tuan-tuan, kita nak kahwin atau anak kita nak kahwin, jangan harapkan nak orang yang terbaik, tapi kita minta orang yang paling serasi dengan kita. Boleh jadi dapat kalau perempuan dapat suami ni imam, hafiz. Kalau kita pada nilai yang orang terbaik lah, tapi belum tentu paling serasi. Tengok-tengok tak masuk ni, tak ni. Ada tuan-tuan. Jadi kita minta sekali. Saya ada dulu pesan macam tu. Saya doa macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya sebagaimana saya pada pandangan dia pun bukanlah orang terbaik. Ada lagi kalau kira orang terbaik ni begini-begini. Tapi saya yakin dan saya lalui dalam masa dia isteriku yang paling serasi. Kalau kahwin orang lain bertentu jadi macam ni. Kahwin dengan orang tambah-tambah, kahwin tengok orang yang terbaik itu dia jadi kepala perempuan lah. Jadi pengarah syarikat ni, jenuh aku jadi suami. Orang terbaik. Jadi begitu tuan-tuan. Ni jawab. Abu Bakar dia sebagai orang terbaik, tapi belum tentu terbaik pada ni. Abu Bakar bercerai dengan isteri yang pertama dia, bercerai. Dan Abu Bakar sebagai ayah, kalau kita baca hadis-hadis, dia ayah yang garang. Dia adalah sudut-sudut lain manusia itu tuan-tuan. Tapi soalan sangat baik. Ada soalan lagi? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ni tuan-tuan lah. Yang tadi, suami terlebih soalan. Saya sebut tadi, kebetulan memang saya belajar akidah dulu. Itu isu itu dibincang dengan furu' akidah. Bila sebut furu' pengajian akidah ini, dia ada usul. Ada yang isu-isu usul yang kita sepakati tidak boleh ni. Iman kepada Allah, iman kepada qadar ini. Kemudian dia ada perbincangan furu'. Antara perbincangan furu' ialah cabang ni, antara Imam Mahdi. Kalau orang tak percaya Imam Mahdi, kita tak boleh kata kafir. Tak boleh kata ni. Dia furu'. Begitu juga isu tadi, apa nasib keadaan itu, dia furu'. Sebab dia tidak ada nas yang sabit, yang jelas. Tapi ulama' ni ada beberapa keadaan, ada kemungkinan. Dan yang saya pegang ialah apabila keadaan itu berlaku, si isteri diberi pilihan. Dan dia tidak berlaku keadaan, dan ni sebut ni saya ingat saya belajar tu, dia tak akan berlaku seorang isteri ada 2-3 suami di syurga, dia tak akan. Tapi suami ada 2-3 isteri tu ada di syurga. Dia sama di sini. Dia tak akan berlaku yang tu. Lalu bagaimana? Isteri diberi pilihan. Nak pilih yang mana? Dan dah tu kalau tak terpilih macam mana? Kita faham antara prinsip syurga nanti. Apabila masuk syurga, Allah wa naza'na fi sudurihim min ghil. Masuk syurga Allah cabut apa saja perasaan ghil, tak puas hati, tak ada lah tuan-tuan. Ya, isteri pilih yang tu, yang terpilih pun dia tak ada rasa tak puas hati kau ni abang, tak ada. Dia Allah bagi perasaan, tak ada perasaan dengki, tak puas hati. Semua saja. Itu tuan-tuan. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan dia akan jadi suami dia ialah yang terakhir. Ada juga, ni semua tidak ada nas. Dia jadi berdasarkan andaian. Ada yang kata jadi suami dia ialah suami yang paling beriman. Dia semua berdasarkan andaian. Begitu. Dan dia furu' akidah, tidak ada yang ni tuan-tuan Allah. Itu cara selamat tadi, berjanji tak kahwin kepada. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kita habis setakat ini. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.